Assalamualaikum, hai guys. Bertemu kita dalam channel Encik DIY. Hari ini saya akan menjawab beberapa soalan mengenai solar system yang ditanya oleh beberapa orang dalam beberapa video saya. Jadi stay tune sehingga video seterusnya. Saya mohon sebelum itu tuan-tuan mohon subscribe channel saya, like video dan juga share video saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak lebih kepada santai-santai lah. Kita nak cerita. Ada beberapa komen dan soalan daripada kawan-kawan kita kat online ni. Dia ada tanya beberapa soalan kepada saya, which is tak kelarat lah saya nak jawab semua. So, saya buat satu video. Antara soalan komen yang mengenai solar yang orang tanya adalah berapa banyak atau berapa besar sistem solar yang kita perlukan untuk sesuatu jenis sistem aircon. Okey, katakanlah saya ada 1 horsepower aircon, berapa banyak solar system yang saya boleh pakai ataupun saya perlu pakai? Berapa besar bateri yang saya perlu pakai? So soalan-soalan tu sebenarnya basically telah saya terangkan secara lanjut dalam video-video saya sebelum ni. Maksudnya berapa besar solar system akan menghasilkan berapa banyak elektrik dan apa sifat-sifat solar system ataupun solar energy dalam dalam menghasilkan elektrik, apa sifat-sifat dia, apa limitation, apa kelebihan. Semuanya saya dah cerita. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang kurang faham, bagus, dan saya boleh explain balik lagi mengenai solar system ni. Okey, berbalik kepada soalan Tuan Azrul ya, kalau kita lihat di sini. Tuan, untuk sistem grid ni, load apa yang mampu ditampung aircon 1 horsepower boleh ke? Soalan macam ni yang susah saya nak jawab. Okey, sebenarnya kita perlu balik kepada basic solar system yang kita pakai. Okey, macam saya solar panel saya sambung kepada grid tie inverter. Grid tie inverter, so whatever amount of energy ataupun tenaga yang tenaga yang dihasilkan oleh solar panel akan terus masuk ke grid, masuk ke dalam circuit di rumah kita. So kalaulah solar panel dapat 200 watt, dia akan bagi 200 watt dalam ke rumah kita. Okey, kalau penggunaan rumah kita kurang daripada 200 watt, maka tenaga itu akan dikembalikan ke grid, maksudnya akan masuk ke grid TNB. Dan perkara ini telah saya terangkan berkali-kali dalam video-video sebelum ni. Mengapa perkara ni perlu dielakkan? Sebab dalam sistem meter kita, kalau kita produce elektrik, masalahnya bacaan akan juga meningkat. So maksudnya kalau kita produce lebih elektrik masuk ke grid TNB, dan TNB akan charge seperti kita menggunakan tenaga elektrik, kerana dia tidak boleh membaca sama ada kita import ataupun export daripada grid TNB. Jadi itu perkara yang perlu dielakkan. Dan perkara itu saya juga terangkan secara lanjut dalam video inverter saya, di mana kalau kita tengok semua video saya, ada satu inverter yang mempunyai limiter. So limiter ni kita letak di live input daripada TNB meter. Okey, daripada meter ke kita punya DB, kita tagkan dengan dia punya limiter. Jadi limiter tu boleh sense berapa load yang kita sedang guna, dan sekiranya tenaga yang diproduce oleh solar itu mencukupi untuk digunakan, maka kita gunakan sepenuhnya. Sekiranya berlebihan, maka tenaga elektrik itu akan dihilangkan daripada circuit ataupun tidak diproduce lah ke dalam circuit. Ini bagi mengelakkan kita ekspor tenaga elektrik lebihan ke dalam sistem grid TNB. So itu tujuan dia. Okey, so saya dah explain. Okey, berkenaan dengan sama ada kita boleh tanggung tak 1 horsepower. Kalau 1 horsepower, kita lihat ya, di sini saya tunjukkan 1 horsepower tenaga elektriknya di mana. Okey, kita akan lihat. Okey, sekitar ni ya. Kita tengok berapa M. Okey, running 3.3 M pada 230 volt. So maksudnya dalam lebih kurang 600 lebih kurang lah 600 ke 700 watt. Okey, kalau kat sini ada 730 watt. So kalau katakan
700 watt pada permulaannya kan, kita on 700 watt. So sekiranya kita punya solar panel boleh produce 700 watt, maka 700 watt akan digunakan. Okey. Soalnya sama ada sistem macam saya boleh produce 700 watt, saya punya buat masa ni tak boleh produce 700 watt. Saya tengok lebih kurang dalam 300 ke 400 watt. Okey. Kalau sekiranya kita nak buat solar panel kita, solar system kita hanya untuk aircon ni, jadi maksudnya kita rugilah. Melainkan kita memang guna di siang hari dan kita boleh gunakan solar panel. Dan sifat aircon ni kita kena tahu juga, dia kompresor dia akan on off sekira kita setkan pada suhu tertentu yang betul. Okey, bayangkanlah kalau tiba-tiba dia 700 watt, dalam keadaan idle dia mungkin 200 watt, macam tu lah dia fluctuate kan. So kalau tenaga kita yang produce itu berlebihan, tenaga solar berlebihan, maka tidak boleh digunakan lah sepenuhnya oleh solar panel. Kena bayangkan juga pada ketika yang mana kita tiada cahaya matahari yang cukup. Bila tiada cahaya matahari yang cukup, mungkin solar panel kita ataupun solar system kita tidak boleh produce elektrik pada kadar yang optimum, maka tidak boleh mencapai 700 watt. Ini perlu juga difikirkan. Maksudnya kalau kita nak betul-betul 100% aircon kita covered by solar panel, maksudnya kita punya satu sistem solar panel yang besar, yang mana selalunya bila dia produce, dia akan produce pada pada kadar yang mencukupi. Kalau contohnya kalau 700 watt, mungkin solar system kita perlu sekitar 2 kilowatt mungkin. Kena faham, bila di pagi hari, kalau kata contoh kita on aircon di pagi hari, kita boleh harvest elektrik daripada solar panel pada kadar yang amat rendah. Begitu juga di sebelah petang amat rendah. Peak kita boleh harvest hanya di waktu ketika dalam sekitar pukul 10.30 hingga pukul 2 ke pukul 3. Sekiranya kita mendapat cahaya matahari yang full, maksudnya tidak mendung, tidak ada berlaku pencapahan, tidak ada berlaku shadowing effect dan sebagainya. Okey, so itu semua perlu diambil kira. Itu bagi grid tie inverter system. Bayangkan pula kalau kita ada off grid system. Okey, so kalau kita pakai off grid system yang mana kita menggunakan sistem bateri, yang kita nak aircon kita bergantung sepenuhnya kepada solar panel pun boleh. So maksudnya kita perlu ada satu sistem yang sangat besar, yang mana battery bank kita juga besar, kerana ia ingin menampung device kita ataupun alat elektrik yang menggunakan kompresor. So yang ini adalah sekitar 700 watt. 700 watt. Bayangkan 700 watt kalau kita runkan dalam masa 8 jam. So maksudnya berapa? Kalau katakan 1000 watt, maksud dia 1 kilowatt. 1 kilowatt 1 jam 1 kilowatt. Bateri mana yang boleh produce 1 kilowatt dalam masa 1 jam? Sekiranya kita decide untuk pakai bateri untuk sistem ini, saya cadangkan lebih baik tuan-tuan menggunakan tenaga elektrik daripada TNB, kerana kos bateri adalah amat tinggi. Dan juga kita perlu tahu untuk menjana elektrik bagi sistem yang ada kompresor, bukan semuanya inverter boleh, dan kita perlu memilih inverter yang baik saja. Kerana inverter, aircon akan ada berlaku surge kepada elektrik itu, maksudnya dia akan menggunakan elektrik pada kadar microsecond yang amat besar, dan ini memerlukan inverter yang cukup bagus untuk boleh drawkan elektrik daripada bateri. Okey, tapi saya tidak mencadangkan kepada tuan-tuan untuk menggunakan off-grid system kepada premis-premis yang mempunyai tenaga elektrik daripada TNB, kerana seperti yang saya cakap dalam video-video sebelum ini, tenaga elektrik yang dihasilkan atau yang diberikan oleh TNB adalah pada kadar yang mampu milik dan sudah cukup murah. Sekiranya kita rasakan bil elektrik kita masih tinggi, so apa yang kita perlu buat adalah sebenarnya kita perlu melakukan audit kepada semua alatan elektrik kita. So kita perlu check sama ada aircon kita menggunakan tenaga yang tinggi,
adakah cara penggunaan aircon kita pada tahap yang betul atau tidak. Kita perlu set aircon kita mungkin sekitar 25 darjah Celsius ataupun 24 darjah Celsius. Jangan terlalu rendah sehingga 18 ataupun 16, kerana ini akan menyebabkan penggunaan elektrik kita agak tinggi. Okey, selain daripada itu, kita boleh menggunakan alatan inverter, yang mana kita tahu alatan inverter penggunaan elektriknya pada kadar yang lebih rendah. So kalau kita dah boleh adaptkan ataupun melakukan audit kepada semua alatan elektrik kita, maka insya-Allah penggunaan elektrik kita pada tahap optimum. Juga begitu dengan lampu. Banyak orang tak tahu lampu yang kita gunakan mungkin pada kadar elektrik yang tinggi, walaupun kecil, contohnya 10 watt. Tetapi bayangkan kalau kita mempunyai berapa bilangan lampu. Katakan satu bilik mempunyai 8 lampu. Jadi 8 kalau kita on semua, ini 80 watt. Jadi bagaimana kita nak mengurangkan penggunaan bil? Kita boleh menggunakan lampu-lampu yang daripada yang menggunakan LED, contohnya. So jadi kita beli LED lampu yang reputable dan mempunyai nilai lumen yang tinggi pada kadar wattage yang rendah, pada kadar watt yang rendah. Jadi itu boleh membantu kita dalam menghasilkan atau menggunakan elektrik dengan kadar yang lebih efisien. Okey. Jadi tidak timbul soal berapa besar sistem solar yang kita perlukan untuk menjana 1 horsepower aircon. Itu boleh dibuat dalam bentuk calculation, yang mana saya rasa pada pandangan saya boleh, kalau tuan-tuan nak calculation tu boleh bagi tahu saya dan saya boleh kira lebih kurang berapa besar sistem yang kita perlukan untuk menjana satu aircon pada rumah kita. Tetapi saya tidak recommend sebegitu dan saya pun tidak mahu pergi lebih lanjut kerana saya rasa itu adalah satu perkara yang membazir. Walau bagaimanapun, teknologi-teknologi baru daripada China ni yang saya tengok, mereka telah gabungkan penghasilan aircon dan juga solar panel. Maksudnya di dalam kes ini, kalau kita tengok pun, China pun tahu solar panel kita tidaklah seefisien mana, bukan tidak efisien, sifat dia adalah menghasilkan tenaga elektrik dan tidak boleh disimpan. Jadi jika disimpan, itu bermaksud kita tidak punya akses kepada tenaga yang lebih murah. So tenaga elektrik yang diproduce oleh solar panel yang dibuat oleh China begini, yang untuk aircon, apa yang dia buat? Kalau kita faham tengok diagram ni, dia akan letak solar panel dan juga solar panel ni akan pergi masuk ke tenaga elektrik akan dibagi pada kompresor, kompresor unit atau outdoor unit, dan yang ini akan pergi kepada indoor. Kita lihat dia pergi indoor. Kita lihat di indoor. Dan di sini apa? Ini adalah daripada grid system. Maksudnya kalau kita di TNB lah. So ini pun masuk ke sini. So ini bermaksud solar panel jenis ini, solar system aircon ini, dia tidaklah 100% independent daripada grid system. Dia juga bergantung kepada grid. Jadi walaupun besar mana pun solar panel system kita yang dia beri kepada kompresor, akhirnya dia memerlukan grid untuk memberi support. Mungkin pada sesuatu ketika solar panel menghasilkan tenaga yang lebih besar daripada keperluan kompresor. Walau bagaimanapun, jika berlaku contohnya ada awan, hujan dan sebagainya, bagi mengelakkan ada interruption pada aircon system, apa yang dia buat? Dia tarik daripada grid system. Jadi untuk bergantung sepenuhnya kepada solar system, saya rasa itu adalah agak kurang baiklah dari segi desainnya. Right? So kita tidak mahu ada berlakunya intermittent in term of sejuk dan juga efisiensi. Right. So di sini kita lihatlah apa yang dibuat dari segi schematic diagram sama macam tadi. Solar panel pergi ke kompresor, dan juga AC juga pergi ke kompresor, daripada kompresor pergi indoor unit. Jadi basically mereka hanya apa yang mereka buat adalah hybrid system lah.
Maksudnya kita dapat lihat mereka memerlukan grid, tenaga daripada grid untuk juga menjana aircon unit diorang. Right? Jadi daripada sini saya boleh buat kesimpulan, maksudnya adalah tidak efisien ataupun tidak berbaloi lah, dalam perkataan bahasa Melayu, tidak berbaloi lah kalau kita nak tukar kita punya penjenaan elektrik untuk kita punya aircon system kepada solar system yang off grid atau yang tidak bergantung pada tenaga elektrik daripada grid TNB, kerana penghasilan tenaga daripada solar memerlukan kos yang tinggi, especially bila menggunakan bateri. Okay, bateri tidak tahan lama. Bila tidak tahan lama, dia akan memberikan kos kepada kita. Okay, bayangkan bateri yang kita perlukan mungkin 8 biji 100 atau 200 12 volt. So 8 biji, satu biji bateri mungkin kos dalam 1,500 ke 1,200. Jadi kos untuk bateri saja 10,000 20,000. Lebih baik kita pergi bayar elektrik TNB, yang mana saya setakat ni, rumah saya ada 1, 2, 3, 4 aircon, 1 horsepower, semuanya inverter. Setiap bulan saya bayar bil sekitar 150 ke 200. Memang saya menggunakan heavy menggunakan aircon, tetapi saya juga dibantu pada siang hari oleh saya punya grid tie inverter daripada solar panel. Okey, jadi tenaga itu yang membantu untuk mengurangkan bil. Saya tidak boleh produce untuk supaya tidak ada langsung pembayaran kepada TNB, kerana saya rasa pada malam hari kita tetap perlukan tenaga daripada TNB. Alright, saya harap tuan-tuan faham apa yang saya nak sampaikan. Sekiranya ada apa-apa masalah ataupun ada perkara-perkara yang tidak faham mengenai solar panels ataupun solar system, beritahu kepada saya, tapi saya harap dapat bersabar kerana saya tidak boleh nak reply semua. Okey, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share dan like video saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.